mana dalam ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1943. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak RM8 bilion. Manakala untuk Sabah meningkat kepada RM6.6 bilion. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan RM50 juta kepada agensi teknikal. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah RM300 juta ketimbang RM16 juta bagi Sarawak yang diputuskan dan tidak dikaji semula sejak 1969. Ini saya tegaskan dari berdua untuk menjelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Sejak 1969 tidak dikaji semula. Dan sebab itulah ditingkatkan dari RM300 juta. Walaupun di Sabah ada kajian bersama. Rancangan undang kepada hasil dalam bukti pindaan diluluskan oleh Yang Berhormat Perdana Rakyat Kemarin dan membentukkan wakil kerajaan di Sabah dan wakil kerajaan di Sarawak. Selaras dengan hasil laporan berkuasa antara kerajaan IDC 1963. Alhamdulillah kita laksanakan pada tahun 2023. Kerajaan Persekutuan bersama Sabah, Kerajaan Sabah telah mencapai kesepakatan berhubung penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik yang bakal berkuasa pada 3 Januari 2024. Kerajaan Persekutuan tetap akan membantu Kerajaan Sabah dalam mengukuhkan industri bekalan elektrik melalui pemberian subsidi kepada Sabah Electricity Sdn Bhd sehinggalah pelan transformasi SESB berjaya dilaksanakan. Bagi menjamin kestabilan mengurangkan gangguan bekalan elektrik di Sabah, khususnya kawasan timur, kerajaan akan memberikan sokongan kepada pelaksanaan penjanaan tenaga secara solar hybrid serta pembinaan jaringan talian penghantar elektrik di selatan Sabah. Kerajaan Persekutuan juga runding menyelesaikan penyerahan pelabuhan di Turu dan pengoperasian perkhidmatan udara desa kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Dan kita dapat maklum persediaan Kerajaan Negeri Sabah untuk bersama dalam syarikat penerbangan tersebut. Sasaran kita untuk menduduki tanggal 20 teratas dunia bagi sub-indeks kecekapan kerajaan dalam laporan daya saing global. Bagi mempertingkatkan kecekapan, pembangunan Identiti Digital Nasional (IDN) akan disegerakan sebagai platform perusahaan diri yang dipercayai. Projek ini lama tertangguh dan kita telah mengarahkan supaya dapat dilaksanakan dalam tempoh yang segera mungkin. Unit Nukleus GovTech telah diwujudkan untuk membina kepakaran dalaman supaya pembangunan Identiti Digital Nasional dan aplikasi lain yang mesra berguna dengan kos yang optimal. Kerangka ekonomi madani adalah untuk memeta nama Malaysia sebagai jago ekonomi serantau. Bagi menggapai hasrat tersebut, struktur ekonomi perlu dirombak dan disusun semula supaya dapat mengembangkan potensi yang ada. NIMP menyasarkan jumlah pelaburan keseluruhan sehingga di RM95 bilion di samping melibatkan 3.3 juta peluang pekerjaan dengan gaji menengah sehingga RM4,510 sebulan. 10% daripada jumlah pelaburan NIMP dianggap untuk memacu misi NIMP dengan dana permulaan sebanyak RM200 juta. Antara isu struktur yang membelenggu sistem ekonomi